Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So, ini kita sambung dengan video yang kedua di bawah tajuk head. Kita head yang kita dah bincangkan. So, yang seterusnya kita nak tengok hubung kait antara 4 jenis hormon. Jadi kalau kita ingat balik yang dah belajar sebelum ni, berapa jenis hormon yang terlibat untuk kita head? Sebenarnya ada 4 jenis hormon. So keempat-empat aras hormon tu kita tahu dia akan menyebabkan berlaku perubahan, perkembangan pada folikel dekat dalam ovari, sampailah berlakunya pengovulan, dan seterusnya folikel tu akan membentuk corpus luteum, dan dekat uterus berlaku perubahan ketebalan endometrium. So ada dua tempat dalam organ pembiakan perempuan ni yang berlaku perubahan, dekat ovari dengan dekat endometrium, dan dipengaruhi oleh keempat-empat jenis hormon tadi. Okey, so kita mulakan dengan yang pertama sekali, iaitu bermaksud kita head ni bermula. Kita head ni bermula dengan hari yang pertamanya tu, iaitu berlakunya head atau pendarahan. Jadi kalau kita tengok dekat graf, sebenarnya graf dinding endometrium, boleh rujuk dekat muka surat 133. Graf ada 4 dekat situ. Okey, so dekat bahagian bawah sekali tu menunjukkan perubahan pada endometrium, kan? So bermula dengan hari pertama, didapati graf tu menurun, macam ni lah. Okey, didapati graf tu menurun. Ni hari pertama untuk 28 hari, bermula yang 28 hari tu. So ini hari pertama dia. Hari pertama head berlaku, so maksudnya graf tu menurun. Ini ialah ketebalan dinding endometrium yang dekat sini ni. Ni endometrium wall ni, dia meluluh, kita sebut sebagai meluluh, dia terurai. So ketebalan dia akan berkurangan daripada hari pertama sehingga pada hari yang kelima, iaitu head berlaku dalam tempoh seminggu tu biasanya, kan? Okey, so pada hari yang pertama permulaan head, kelenjar pituitari merembeskan FSH ke dalam aliran darah bagi merangsang ovari. Okey, so di ovari pula berlaku perkembangan ovari atau perkembangan folikel di bawah pengaruh FSH. So kelenjar yang merembeskan hormon ni ialah pituitari. Okey, bermula pada hari yang pertama juga. Okey, so graf untuk FSH yang merah ni. Okey, yang merah ni graf untuk FSH dirembeskan oleh kelenjar pituitari. FSH meningkat, maksudnya berlaku perkembangan folikel, dan dalam masa yang sama endometrium wall meluluh. So kita kena faham gambar rajah dekat dalam buku bioscore tu atau buku teks tu. Gambar tu, kalau dia tengok graf tu dalam masa tempoh 1 hingga 5 hari tu, so apa yang berlaku pun dalam tempoh 5 hari tu pada waktu yang sama, untuk FSH dan untuk ovari dan juga uterus. Okey, FSH merangsang perkembangan folikel, kita dah bincang dah, sehingga kepada folikel graf, kan, untuk ovulasi, serta merangsang sel folikel merembeskan hormon estrogen. So FSH
ada dua fungsi yang kita dah belajar tadi. Satu, merangsang perkembangan folikel dan juga merangsang sel folikel merembeskan estrogen. Okey, estrogen merangsang pembaikan dan penebalan dinding endometrium semasa haid. Okey. Dalam 12 hingga 13 hari dalam kita haid, kepekatan estrogen ni dah cukup tinggi dan merangsang rembesan LH serta merencat perembesan FSH. So bermaksud bila estrogen dirembeskan oleh folikel, dia akan masuk ke dalam aliran darah dan seterusnya ke dinding endometrium. So apa yang berlaku ialah dia menebalkan dinding endometrium semasa atau selepas haid tu. Okey, dalam masa luluh tu lah. So estrogen ni akan dirembeskan dan membaiki, menebalkan atau membaiki dinding endometrium. Okey, menebalkan maksudnya dia membaiki semula dinding endometrium tu, dan apabila kepekatan dia dah tinggi dan dah cukup tinggi, barulah dia merangsang pituitary untuk merembeskan hormon LH. Dan kepekatan estrogen yang cukup tinggi juga akan merencatkan rembesan FSH sebab dia tak nak ada perkembangan folikel yang kedua pula. Sebab kita tahu ovari mengeluarkan ovum sebulan hanya satu ovum. Jadi kita tak nak ada ovum yang kedua dikeluarkan. So dia merencatkan FSH. Dan pada hari ke-12 hingga ke-13, okey, follicle graft tadi dah matang, follicle graft terbentuk. Okey, so dengan kehadiran hormon LH, follicle graft akan meletup sebab fungsi LH ni memang akan menyebabkan ovulasi berlaku, iaitu membebaskan usid sekunder ke dalam tube falopio. Okey, so proses ovulasi atau pengovulan berlaku. Okey, so sekarang ni hormon LH juga akan menyebabkan follicle graft yang dah lompang akan menjadi corpus luteum. Okey, corpus luteum seterusnya merembeskan progesteron dan juga sedikit estrogen. Maksudnya selepas ovulasi, okey, follicle graft tadi dah lompang, dah kosong. So, dia punya sarung tu akan jadi corpus luteum, dan corpus luteum ni akan mula merembeskan hormon progesteron dan sedikit estrogen. Okey, progesteron dan estrogen ni fungsi dia adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Okey, maksudnya tadi estrogen yang membaiki dinding endometrium, tapi untuk kekalkan penebalan, itu peranan progesteron. So, macam mana dia dikekalkan? Dinding endometrium ni ditebalkan dengan salur darah untuk persediaan bagi penempelan embryo jika berlaku persenyawaan. Okey, so dia bersedia untuk persenyawaan. Okey, kemudian yang seterusnya, progesteron yang telah dirembeskan oleh corpus luteum ni akan merencatkan FSH juga supaya tak ada folikel baru yang berkembang. Okey, dan kepekatan progesteron yang tinggi pada hari ke-22 akan merencatkan perembesan LH juga. Okey, dan apabila kepekatan LH ni berkurangan, maksudnya korpus luteum tu akan merosot sebab
LH merangsang pembentukan korpus luteum sebelum ni. Selepas ovulasi, LH ni ada dua peranan. Satu ovulasi, satu lagi pembentukan korpus luteum, kan? Tapi korpus luteum tu bila dah terbentuk, dia hasilkan progesteron. Okey, dan seterusnya bila progesteron ni dah kepekatan dia tinggi, dia akan rencatkan balik LH. Dan bila LH ni dah kurang, maka korpus luteum akan merosot. Maka rembesan progesteron dan estrogen juga turut menurun. So dia macam satu kita panggil swap balik, negatif macam tu. Okay, so maksudnya memang korpus luteum ni dia akan merosot disebabkan oleh kepekatan LH yang berkurangan, dan tambahan pula tak ada persenyawaan lah, kan. So maka rembesan progesteron dan estrogen juga akan menurun. Dan automatik bila progesteron kurang saja, dinding endometrium akan terurai. So maksudnya ini dah masuk cycle yang kedua, pada hari yang ke-28 maka head berlaku untuk yang kedua tu. So disebabkan penurunan progesteron dan estrogen, perencatan ke atas FSH pun terhenti. Jadi bila tak ada progesteron dengan estrogen, FSH ni akan dirembeskan semula, maka folikel baru akan berkembang semula dalam ovari dan kitaran tu akan berulang. Okay, so itu yang berlaku. Tapi sekiranya ada persenyawaan, kalau ada persenyawaan, ada penempelan, so korpus luteum ni tidak akan merosot. So dia akan kekal. Jadi bila dia kekal, dia akan dia terus merembeskan progesteron. So rembesan tu kekal tinggi dan menyebabkan dinding endometrium berterusan berkembanglah, sebab nak bekalkan nutrien kepada embrio. So pada waktu macam ni, perempuan tu tidak akan mengalami head. Individu tu tak akan mengalami head kerana kita sebut dia sebagai hamil lah. Dan korpus luteum ni akan terus merembeskan progesteron dalam tempoh 3 hingga 4 bulan selepas persenyawaan tu. Tapi selepas 3-4 bulan tu, progesteron tu akan dirembeskan oleh plasenta pula. Sebab sebelum tu plasenta tak terbentuk lagi, kan, dalam 3 bulan pertama tu. Kemudian dalam 3-4 bulan tu plasenta dah besar, so dia akan terus rembeskan plasenta akan ambil alih lah untuk rembeskan progesteron sehinggalah 9 bulan tu, sehinggalah bayi tu dilahirkan. Diagram ni sebenarnya sama dengan yang dalam buku yang ni. So aras hormon, gambar ni menunjukkan aras hormon yang dikawal atur oleh mekanisme gerak balas negatif yang ditunjukkan dengan darjah skema. So cara nak baca diagram ni macam ni. Nombor 1, kita tengok dia sebenarnya cerita dia sama dengan apa yang kita bincangkan tadi, tapi dalam bentuk diagram. So kita tengok gambar ni. Yang pertama, kelenjar bermula dengan kelenjar pituitari merembeskan FSH. So apabila kelenjar pituitari merembeskan FSH, FSH ni akan menyebabkan
perkembangan folikel graf, merangsang perkembangan folikel graf di dalam ovari. So ada dua tempat kat sini, iaitu ovari dan uterus. Okey. So apabila berlaku perkembangan folikel graf, okey, folikel ni akan merembeskan estrogen, kan? So dan hormon estrogen ni dia akan masuk ke dalam uterus dan merangsang untuk uterus ni baiki endometrium dia. Okey. So pembaikan berlaku selepas haid. Kepekatan estrogen ni yang tinggi sebenarnya akan merencatkan perembesan FSH, sebab tak nak ada folikel yang kedua pula berkembang, sebab satu sekitar haid tu hanya akan melibatkan satu perkembangan folikel je. So estrogen yang tinggi ni akan merencatkan perembesan FSH. Okay, so sebab tu ada garis putus-putus ni. Ni menunjukkan, kalau garis putus-putus tu menunjukkan dia merencatkan hormon yang tersebut lah. Okay. Dan kepekatan estrogen yang cukup tinggi juga, dia akan merangsang untuk kelenjar pituitari ni merembeskan LH. So garisan yang ni, merangsang pituitari merembeskan LH. Okey, sebab estrogen dah baiki endometrium, maksudnya dia dah bersedia untuk penempelan, untuk ada ovum, kan? So estrogen akan rangsang pituitari rembeskan LH, dan seterusnya LH akan merangsang proses ovulasi. Okey, so ovulasi pun berlaku. Okey, bila ovulasi berlaku, dia mengeluarkan usid sekunda ke dalam tube fallopian. So corpus folikel tadi akan membentuk corpus luteum. Okey. Dan corpus luteum akan merembeskan hormon progesteron. Okey, corpus luteum merembeskan progesteron. Apa fungsi progesteron ni? Bila hormon ni dirembeskan, dia pergi dekat endometrium wall untuk mengekalkan. So endometrium menjadi tebal. Maksudnya dia mengekalkan ketebalan dinding endometrium tersebut. Maksudnya sambung tugasan estrogen tadi. Okey. Dan apabila progesteron ni tinggi, kepekatan progesteron yang tinggi sebenarnya akan merencatkan rembesan FSH dan juga merencatkan rembesan LH. Sebab tak nak ada perkembangan folikel yang baru dan juga tak nak ada ovulasi yang baru. Okey. So itu dalam bentuk diagram. Okey, jadi tugasan boleh lengkapkan bioscore muka surat 132. Yang handout ni nanti dulu. Okey, ini gambar rajah dalam bentuk graf yang kita kena tengok secara selari dari hari pertama sampai kepada hari yang ke-28. Okey. So apa yang berlaku adalah perkara yang berlaku dekat dalam ovari. Kalau kita tengok graf ni dengan graf buku samalah. Okey, so graf ni ialah yang berlaku dekat dalam ovari, yang ini yang berlaku dekat dinding endometrium.
Okey. So dalam ovari, graf perkembangan dalam ovari dipengaruhi oleh graf yang FSH dengan LH ni. FSH dengan LH ni sebenarnya yang menyebabkan perubahan dalam ovari ni, tapi estrogen dengan progesteron menyebabkan perubahan dalam endometrium. Okey, so pada hari pertama hingga kepada hari yang kelima, kita tengok kat sini endometrium akan luluh. Okey, dan dalam masa yang sama, dekat ovari yang berlaku perkembangan folikel, iaitu FSH ni mula dirembeskan oleh kelenjar pituitari untuk rangsang perkembangan folikel. So, dalam masa folikel tu berkembang, kita tengok kat sini endometrium wall tu dibina kan. Sebab apa? Sebab folikel-folikel ni lah yang merembeskan estrogen untuk membina balik semula dinding endometrium. Dan sampai kepada hari yang ke-14, kita nampak folikel graf ni dah terbentuk. Dan seterusnya estrogen yang tinggi ni akan merangsang untuk FSH untuk pituitary merembeskan LH. So graf ni ialah graf LH. Bila LH ni tinggi, ovulasi berlaku. Okey, dan ovulasi berlaku dan seterusnya corpus luteum terbentuk kan. Okey, corpus luteum ni yang merembeskan progesteron dan dia kekalkan ketebalan dinding endometrium. Okey. So, hormon LH dengan FSH akan berkurangan bila ada hormon progesteron dirembeskan sebab progesteron merencatkan FSH dan LH. Okey, yang seterusnya, bila semakin lama LH berkurangan, corpus luteum ni akan merosot, nampak dia semakin kecil. Okey, dan apabila corpus luteum merosot, maka tak ada rembesan progesteron lagi. So, dinding akan mula terurai. So, ini dah masuk cycle yang kedua. Okey, so apa yang berlaku adalah berkaitan antara satu dengan yang lain. Okey, soalan 12. Merujuk rajah di atas, terangkan mengapa hari ke-14 dikatakan tempoh tidak selamat atau fasa subuh. Okey, pada hari yang ke-14 dekat sini, ni hari yang ke-14. Okey, hari yang ke-14 tu, dia disebut sebagai fasa yang tidak selamat ataupun ada dua. Satu kita kata tak selamat, satu lagi kita kata dia adalah subuh. Kenapa tak selamat? Kerana ovulasi berlaku pada hari ke-14. Berlaku proses ovulasi iaitu usid sekunder dikeluarkan ke tube fallopian. Pada hari ke-14, usid sekunder dibebaskan ke dalam tube fallopian. Bagi orang yang mahukan, bagi pasangan yang merancang keluarga, okay, dia perlu mengelakkan hubungan seks pada tempoh ini, kerana tak nakkan kehamilan. Merancang keluarga ni maksudnya dia tak nakkan kehamilan berlaku. So, mengelakkan persenyawaan antara sperma dan ovum. Tapi bagi pasangan yang inginkan anak, yang tu kita sebut sebagai fasa subuh. Sebab dia subuh, orang yang tak nak anak ni kita consider dia adalah tempoh yang tidak selamat. Tapi bagi yang mahukan anak, pada hari ke-14 adalah kebarangkalian yang besar untuk persenyawaan berlaku. Okey. Seterusnya soalan 13, hormon manakah yang membaik pulih endometrium? Yang membaiki endometrium selepas kedatangan haid ialah estrogen. Sebab yang progesteron ni
lebih kepada mengekalkan. Okey, maksudnya baiki macam ni. Ni baiki. So, baiki ni ialah peranan estrogen. Okey, baiki estrogen. Tapi bila kekalkan, itu ialah peranan progesteron. Ni estrogen, ini progesteron. Okey, so tolong bezakan ya. Okey, yang seterusnya soalan 14. Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan peristiwa yang berlaku dalam ovari dan uterus dalam kita haid. Okey, so peristiwa yang berlaku dekat dalam ovari dan uterus adalah serentak. Macam kita tengok dalam graf tadi, serentak. So pada hari pertama hingga hari yang kelima, dalam ovari akan berlaku perkembangan folikel, folikel primer macam tu. Tapi dekat dalam uterus berlakunya haid. Itu dinding mula terurai, dinding endometrium meluluh. Kemudian pada hari ke-6 hingga ke-13, kematangan folikel graf, maksudnya folikel graf dah mula terbentuk. Manakala dekat uterus terus berlaku penebalan endometrium oleh hormon estrogen. Okey, pada hari yang ke-14 berlaku pengovulan. Okey, dekat dalam uterus masih lagi berlaku penebalan. Pada hari yang ke-15 hingga ke-24 dah berlaku pengovulan, maksudnya berlaku pula pembentukan corpus luteum. Dalam uterus, penebalan endometrium terus berlaku sebab adanya progesteron daripada corpus luteum ni, dan juga pembentukan tisu dan salur darah dalam endometrium. Okey, pada hari yang ke-25 hingga ke-28, kemerosotan corpus luteum jika persenyawaan tidak berlaku. Okey, bila corpus luteum merosot, maka tak ada progesteron yang akan dirembeskan. So secara tak langsung endometrium juga akan meluluh. Maksudnya berlakulah kemerosotan endometrium. Okey, soalan yang ke-15. Graf di bawah menunjukkan kepekatan hormon gonadotropin dan hormon seks dalam darah semasa kita haid. So LH dan FSH is considered as gonadotropin. Estrogen and progesterone tu ialah hormon seks. Okay, labelkan di atas graf. Ni labelkan di atas graf bagi hormon di bawah. Okay, so untuk graf ni kita kena kenal lah dia punya cycle dia tu. Tengok hari pertama sampai hari ke-28. Okay, so yang mana FSH, yang mana LH, yang mana estrogen. Yang pertama sekali kita tengok perkembangan folikel dipengaruhi oleh hormon FSH kan. Okey, FSH dengan LH dia akan duduk dalam satu graf. LH ni yang tinggi ni. Ni. LH dia tinggi pada hari yang ke-14, nanti menyebabkan ovulasi. So kita tahu yang ini hormon LH, maka yang ini ialah hormon, yang kedua ni ialah hormon FSH. Sebab FSH ni akan merangsang perkembangan folikel, LH merangsang ovulasi. Okey, yang bawah ni pula untuk merangsang pembaikan dinding endometrium. So ini ialah estrogen. Dan merangsang penebalan dinding endometrium ialah progesteron. Okay, next. Okay, dalam ruangan di bawah lukiskan rajah untuk menunjukkan perkembangan folikel dan corpus luteum dalam ovari akibat rembesan FSH, LH, estrogen dan progesteron.
So apa yang dia nak ialah lukiskan raja untuk perkembangan folikel. So ini ialah gambar untuk perkembangan folikel dan juga corpus luteum. Ni ialah corpus luteum. Ni ialah corpus luteum dalam ovari. So kita lukis ni dalam buku muka surat 134. Bermula daripada usit primer yang kecil ni. Okay, lukislah usit primer. Lepas tu dikelilingi dengan folikel primer. Kemudian usit sekunder. Okay, kemudian lukis besar sampai dekat hari yang sebelum hari ke-14 tu lukiskan folikel graph yang besar, yang matang macam ni. Ini ialah ovulasi. Okay, oosit sekunder keluar. Dan seterusnya sarung dia membentuk corpus luteum. Boleh juga tengok dalam buku. Tiru je dalam buku. Okay, corpus luteum dan seterusnya corpus luteum merosot. Okay, next ialah soalan 16A. Hormon chorionic gonadotroph manusia mempunyai peranan yang sama seperti hormon pelutinan atau LH. Seorang wanita menghadapi masalah tidak boleh hamil disebabkan kegagalan dalam pengovulan. Sebab gagal dalam ovulasi ni maksudnya ada masalah dengan sinilah LH. Wanita itu telah hamil selepas doktor memberikan suntikan HCG. Okay, HCG ni diberi daripada luar dan peranan dia sama dengan LH. Terangkan bagaimana suntikan HCG membolehkan proses kehamilan berlaku. So oleh kerana dia kata peranan yang sama, kita tahu HCG ni maksudnya merangsang pengovulan juga. So usit sekunder akan dibebaskan dari ovari ke tube fallopian. Apabila dia disuntik dengan HCG, maksudnya merangsang pengovulan, iaitu merangsang pembebasan usit sekunder. So usit sekunder ni disenyawakan oleh sperma membentuk zygote. Folikel graph membentuk corpus luteum. Corpus luteum merimbiskan progesteron untuk mengekalkan ketebalan endometrium. Dan endometrium yang tebal membolehkan penempelan embrio berlaku. Okey. Okay, soalan 16B. Seorang isteri mengalami masalah kesukaran pengovulan. Rawatan hormon yang manakah paling sesuai? Sebab nama dia pengovulan ni kena ambil LH lah, iaitu hormon pelutinan. Sebab kita kaitkan dengan fungsi setiap hormon tu. Sama juga macam ni tadi, dia ada masalah dengan masalah disebabkan kegagalan dalam pengovulan. Okay, so maksudnya bila kita tengok dia yang berkaitan dengan LH lah. Okay, raja di bawah menunjukkan pengawal aturan hormon-hormon tertentu terhadap perkembangan dalam ovari. Ini pun dalam buku Bioscore soalan 17. Berdasarkan raja di atas, namakan hormon P dan nyatakan fungsinya. Hormon P. Mana hormon P? Hormon P ialah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari untuk perkembangan folikel. So hormon P ialah hormon perangsang folikel. Fungsi dia merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Okey, soalan B. Terangkan bagaimana ketidakseimbangan hormon X dan hormon Q menyebabkan gangguan proses pengovulan. Hormon X ialah hormon estrogen. Hormon Q ialah hormon LH, hormon pelutinan. So, ketidakseimbangan estrogen dan
LH menyebabkan gangguan proses pengovulan. Rembesan hormon X kurang menyebabkan rembesan hormon Q juga kurang. Sebab estrogen yang tinggi akan merangsang rembesan LH juga tinggi. Tapi kalau estrogen kurang, LH pun akan kurang. So bila tak ada LH, ni LH, Q ialah LH, X ialah estrogen. Macam mana nak tahu? Kita kena tengok dalam gambar ni lah. X ni merangsang perkembangan pembaikan dinding endometrium. Ini ialah hormon yang dimaksudkan ni. Kejap hormon X. Okey. Kemudian yang ini ialah progesteron. Ini X ni ialah estrogen. Okey, membaiki dinding endometrium. Q ialah LH sebab dia tunjuk kat sini ni, dia tunjuk proses ovulasi. Kita tahu dia LH lah. Okey. So kalau estrogen kurang, LH pun akan kurang. Pengovulan tak akan berlaku atau lambat berlaku. Rembesan estrogen berlebihan akan merangsang rembesan hormon LH. Merencatkan rembesan FSH dan tak ada perkembangan folikel berlaku. Okey. So yang 35. Pada rajah tersebut, lukiskan perubahan yang berlaku kepada struktur K pada hari ke-26. Okey, pada hari yang ke-26 nak lukiskan macam mana struktur K. Okey, so kita lukiskan struktur K ni merosot. Mengecil lah. Lukiskan korpus luteum yang semakin mengecil. Berdasarkan rajah tersebut, nyatakan perkaitan antara perubahan yang berlaku dalam struktur K dengan aras hormon Y dari hari ke-16 hingga ke-26. Perkaitan antara perubahan yang berlaku dalam struktur K korpus luteum tadi dengan aras hormon Y. Y ialah progesteron. Ni hormon Y ni sebab dia tinggi dekat sini. So kita tahu dia adalah progesteron. Okey. So pada hari ke-16 struktur K merembeskan hormon progesteron. Pada hari yang ke-26 apabila, maksudnya selepas ovulasi, hari ke-16 ialah selepas ovulasi, kan? 14 ovulasi. So 16 tu dah terbentuk korpus luteum. Bila korpus luteum terbentuk, dia rembeskanlah hormon progesteron. Tapi semakin lama, maksudnya pada hari yang ke-26 ni dah semakin lama tu struktur K akan merosot. So bila K merosot, maka hormon Y pun akan berkurangan. So itu yang kita sebutkan perkaitan antara perubahan yang berlaku dalam struktur K dengan aras hormon Y. Okay, next. Berdasarkan rajah tersebut, terangkan kepentingan kelenjar pituitari dalam kita haid. Okey, yang pertama, kelenjar pituitari merembeskan FSH. Kita dah tahu. Untuk apa? Untuk rangsang perkembangan folikel. Tu peranan yang pertama. Dia nak kepentingan kan? Okey, folikel merembeskan hormon estrogen juga. Folikel yang terbentuk akan folikel ni yang terbentuk ni akan hembeskan estrogen. Maksudnya dia berkait antara satu sama lain. Pituitari rembeskan FSH,
pituitary rembeskan FSH. FSH rangsang perkembangan folikel. Apa folikel buat? Folikel ni akan rembeskan estrogen. Okey, estrogen buat apa? Merangsangkan pembaikan dinding endometrium. Okey, itu untuk untuk cerita yang bermula dengan FSH lah. Satu lagi, kelenjar pituitary merembeskan hormon pelutinan. Apa pelutinan buat? Merangsang ovulasi. Okey, bila ada ovulasi, maksudnya corpus luteum akan terbentuk. Bila terbentuk corpus luteum, dia merembeskan hormon progesteron. Okey, apa progesteron buat? Merangsang penebalan dan mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Okey, dan selepas hari yang ke-22, apabila corpus luteum merosot, maksudnya dinding akan terurai, maka haid berlaku. So, kepentingan pituitary dalam kita haid. Okey. Soalan 18. Graf menunjukkan perubahan aras hormon progesteron dalam seorang ibu. Antara berikut yang manakah berlaku pada titik Y? Ini titik Y. Okey, kita tengok Y ni ialah titik di mana graf tu dah mula menurun. Maksudnya hormon progesteron tu mula menurun. Sebab ini ialah aras progesteron. Mula dia naik ni sampai hari ke 42 tu. Sebab ini adalah seorang ibu. Dan seorang ibu maksudnya dah melebihi 28 hari. Jadi dia maksudnya ada kehamilan. Tapi sampai hari ke-42 graf tu turun. So sebenarnya apa yang berlaku? Okey, A, embrio terus bertumbuh. B, pertumbuhan embrio terencat. C, perempuan itu mengalami keguguran. D, perempuan itu mengalami kehamilan ektopik. Okey, so jawapan dia ialah perempuan itu mengalami keguguran kerana progesteron yang menurun ni menyebabkan keluluhan dinding endometrium juga. So berlakulah keguguran. Okey, so kita habis dengan kita haid dan seterusnya kita sambung dengan kesan ketidakseimbangan hormon pada wanita. Okey, so yang pertama ialah tentang sindrom pra-haid, iaitu sindrom premenstrual syndrome. Okey, yang biasa kita sebut. So apakah yang dimaksud dengan PMS ni? PMS ni ialah tanda atau gejala yang tidak khusus terhadap fizikal, mental dan emosi yang dialami oleh seseorang wanita sebelum haid tu bermula. Maksudnya kalau macam tu, maksudnya memang dalam setiap kitaran tu memang akan ada sindrom pra-haid dia. Bila berlaku? Bila berlaku tu 7 hingga 14 hari sebelum haid secara semula jadi. Kenapa berlaku benda tu? Kenapa berlaku sindrom ni? Kerana ketidakseimbangan estrogen dan progesteron. Okey. So apakah kesannya kepada wanita tersebut? Secara fizikalnya wanita tersebut akan mengalami sakit pinggang, pening kepala, pitam, loya dan juga sakit sendi. Okey, sakit-sakit badan macam tu. Okey, yang seterusnya dari segi mental pun dia akan mudah lupa lah. Kurang daya ingatan ni macam dia senang lupa, susah nak memberi tumpuan. Dan secara emosinya pun kita tengok wanita ni dia cepat marah, dia pendiam, dia sebut tak kena lah kan, muram, gelisah, mudah tersinggung, sakit perut dan sakit kepala. So maksudnya itu yang memang berlaku secara semula jadi
kepada wanita setiap bulan. Okey, sebab dia adalah sindrom perahid. Okey, yang kedua ialah keguguran. Tadi kita ada jawab soalan yang berkaitan dengan keguguran. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keguguran ni? Keguguran ni ialah berlakunya penyingkiran fetus yang belum matang. Okey. So, faktor-faktor yang menyebabkan keguguran. Tadi kita bincangkan tentang aras progesteron yang rendah. Okey. Selepas penempelan. Selain daripada itu, banyak juga faktor lain seperti bentuk uterus yang tidak normal, embrio mengandungi gen yang tidak normal, okey, penyakit seperti sifilis, tekanan darah tinggi dan diabetes, dan yang akhir sekali mungkin juga berlaku disebabkan oleh tekanan fizikal yang teruk. Contoh macam terjatuh ke kan. So sebab tu dikata tak boleh buat kerja berat. Kerana tekanan fizikal juga boleh menyebabkan keguguran. Dan yang ketiga tentang kesan ketidakseimbangan hormon wanita ni ialah putus haid. So dalam buku pun ada muka surat 137. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan putus haid atau menopause? Biasanya disebut sebagai menopause. Secara definisinya ialah tempoh masa terhentinya pengovulan dan haid. Maksudnya wanita ni dia akan mengalami haid bermula dalam tempoh dia berumur berapa tahun remaja dia tu kan, peringkat umur dalam 12 tahun, 11 ke 12 tahun tu sehinggalah umur dia dalam 40-50 tahun haid tu berlaku. Tapi sampai satu peringkat tu dia akan stop, terhentinya haid. Kenapa terhenti? Sebab tak ada hormon FSH, LH, estrogen dan progesteron ni dirembeskan. Okay, so secara tak langsung ovulasi pun tak berlaku. Bila tak ada ovulasi, maksudnya tak boleh nak mengandung lagi lah, tak boleh hamil lagi dah. Okay, kenapa dan bagaimana? Merupakan satu perubahan yang berlaku secara semula jadi dalam hidup wanita, di mana usia yang meningkat menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Okey. Penuaan mengakibatkan ovari ni tidak aktif. Maksudnya ovari ni dia akan ada tempoh masa dia yang satu masa dia dah tak aktif lagi. FSH dan LH dirembeskan dalam kuantiti yang kecil. Perkembangan folikel adalah terhad. Estrogen dan progesteron di bawah paras yang normal, so ovum tidak dapat dihasilkan. Dan tempoh masa kedatangan haid menjadi pendek. Mula-mula dia akan jadi sikit-sikit, lama-lama dia akan berhenti. Okey, yang seterusnya ialah untuk yang putus haid ni, wanita yang mengalami putus haid ni akan menghadapi beberapa gejala secara fizikalnya, rasa panas, berpeluh, kulit berkedut, ketumpatan tulang berkurangan disebabkan oleh estrogen yang berkurangan, dan inilah kehilangan kalsium daripada tulang, dan tulang menjadi kurang padat. So biasanya menyebabkan penyakit osteoporosis tu. Okey, kemudian secara fisiologinya ovum tidak lagi dihasilkan, sukar tidur, risiko menghadapi penyakit jantung dan arteriosklerosis. Okey, dan secara emosi wanita tersebut menjadi cepat marah, muram, kurang daya tumpuan. Okey, soalan yang akhir sekali iaitu soalan 19. Terangkan mengapa seorang wanita yang menghampiri usia 50-an tidak mengalami datang haid. Salah hijau pula kat sini, datang haid. Okey. So, mengapa wanita yang menghampiri usia 50-an tidak mengalami datang haid? Yang pertama, kerana
rangsangan oleh FSH dan LH mula berkurangan. Nah, ni yang kita sebut menopause tadi lah, tidak datang haid lah maksudnya. Okey, rangsangan oleh FSH dan LH mula berkurangan. So, tak ada FSH, tak akan ada perkembangan ovari. So, tak ada perkembangan ovari maksudnya tak ada estrogen dan progesteron. Okey. Dan menyebabkan tak ada lagi dinding endometrium yang menebal. Bila tak ada endometrium menebal, tak ada haid, tak ada penguraian dinding endometrium. So, maka haid pun tidak akan berlaku. Okay. So, sekian saja untuk tajuk yang kedua ni, iaitu tentang peranan hormon dalam kita haid. So, diharapkan dapat menggunakan video ni untuk belajar bersama-sama dengan buku teks atau bioscore kita. Okay, dan seterusnya dapat melengkapkan modul bioscore tersebut. Okay, so sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.